Pada tahun 2024, Malaysia, sebuah negara teras di Asia Tenggara, membuat satu langkah yang sangat mengejutkan. Negara ini menolak tawaran-tawaran lumayan daripada Amerika Syarikat, Jerman, dan China, sebaliknya berpaling meminta bantuan daripada Taiwan, sebuah pulau yang terletak beribu-ribu batu jauhnya. Adakah ini satu tindakan gila, pandangan singkat, atau satu strategi kelangsungan hidup jenius yang tidak dapat dilihat oleh sesiapapun? Ketika pekebun-pekebun kecil kelapa sawit berdemonstrasi di hadapan Putrajaya dengan traktor mereka melaungkan, "Kami mahu baja, bukan chip." Negara pertanian ini berada di ambang perubahan besar. Jawabannya tersembunyi dalam satu dekad kegagalan yang pahit dan penuh pengajaran. Mari kita mulakan kisah ini dan saksikan bagaimana Taiwan membantu Malaysia sekaligus mencetuskan kejutan besar di peringkat global. Di pentas antarabangsa, Malaysia berhadapan dengan tiga jalan besar yang kelihatan seperti laluan pantas menuju kemakmuran. Amerika Syarikat menawarkan teknologi tinggi dalam pertanian pintar, disokong oleh dana yang besar. Jerman, dengan kekuatan industri 4.0, menghulurkan kerjasama dalam bidang perindustrian. China pula datang dengan pakej mega inisiatif jalur dan jalan, BIAN, menjanjikan transformasi infrastruktur Malaysia dalam masa yang singkat. Namun, dalam satu keputusan yang tidak dijangka, Malaysia menutup ketiga-tiga pintu ini. Sebaliknya, Malaysia mempertaruhkan masa depan pembangunan negaranya, satu pertaruhan besar yang menentukan nasib negara, kepada Taiwan, sebuah pulau kecil di seberang lautan Pasifik, 1,800 km jauhnya. Berita ini meletupkan arena global. Penganalisis terkemuka dari Wall Street menggelengkan kepala di siaran televisyen, menyindir keputusan itu sebagai tidak logik. Pakar-pakar di Berlin berdebat tanpa henti, menyatakan bahwa Malaysia sedang mensabotase laluannya sendiri menuju kemajuan. Malah seorang pegawai dari Ghana menulis di media sosial, memilih sebuah pulau yang bergantung pada import untuk bekalan elektriknya sendiri untuk memimpin pembangunan industri. Apa yang boleh mereka tawarkan? Lampu suluh berkuasa solar? Di pusat kemelut ini, Kuala Lumpur, suasananya lebih tegang. Parti pembangkang dengan pantas menggerakkan ribuan pekebun kecil kelapa sawit yang memandu traktor mereka mengepung Putrajaya. Sambil mengangkat spanduk, mereka melaungkan dengan marah, "Kami mahu tanah kami, bukan chip." Wajah mereka dipenuhi rasa dikhianati dan kekeliruan tentang masa depan. Mereka tidak faham mengapa kerajaan menolak kerjasama yang boleh meningkatkan hasil pertanian mereka dengan segera, sebaliknya memilih untuk mengikat nasib dengan sebuah pulau yang jauh. Pakar ekonomi dan strategis geopolitik di seluruh dunia mula membina model-model kompleks, coba memahami langkah yang kelihatan tidak rasional dan bertentangan dengan logik ini. Ada yang membuat spekulasi ia adalah keputusan terburu-buru oleh kepimpinan yang hilang arah. Yang lain pula berpendapat, ia adalah tindakan terdesak akibat ekonomi yang bertahun-tahun tidak berkembang. Namun, ramai yang mula merasakan bahwa Malaysia mungkin telah menemui satu rahasia besar yang terlepas pandang oleh dunia, satu rahasia yang tersembunyi di sebalik gemerlap teknologi tinggi dan chip semikonduktor. Rahasia ini mungkin terkubur dalam jalan pemodenan yang panjang dan menyakitkan yang dilalui oleh semua negara membangun dalam pengajaran pahit yang penuh darah dan air mata. Titik perubahan dramatik berlaku semasa satu sidang akhbar yang menjadi tumpuan media global. Lokasinya adalah di sebidang tanah kosong di mana kampus Universiti Teknologi Malaysia Taiwan MTU akan dibina. Tanah yang belum diratakan ini kini menanggung impian masa depan Malaysia dan menarik perhatian seluruh dunia. Menteri Ekonomi, Encik Rahman, berjalan perlahan ke podium. Beliau kurus seperti buluh, dengan lingkaran gelap di bawah matanya, jelas menunjukkan tekanan dan keletihan yang ditanggungnya. Berbeza dengan pegawai kerajaan lain, beliau tidak membaca skrip ucapan rasmi. Sebaliknya, beliau mengeluarkan sebuah beg bimbit lama yang lusuh di tepinya dan mengeluarkan setimbunan dokumen yang hampir terlerai. Suasana serta-merta menjadi senyap sunyi, hanya bunyi pengatup kamera yang kedengaran bertalu-talu merakam detik yang amat penting ini. Sebelum saya menjelaskan mengapa kami memilih Taiwan, suara Encik Rahman bergetar, bergema melalui mikrofon ke seluruh dewan, biar saya tunjukkan kepada dunia senarai kegagalan negara kita yang telah kami simpan selama 10 tahun. Beliau perlahan-lahan membuka halaman pertama,
matanya berkaca. Pada tahun 2015, kami sangat teruja untuk membawa masuk sistem pertanian pintar dari Amerika Syarikat, kata Encik Rahman dengan nada yang berat. Untuk kerjasama ini, kami melaburkan 300 juta dolar AS untuk membeli jentera penanam tercanggih, drone penyembur racun, dan platform data yang lengkap. Pihak Amerika menghantar 2 orang perunding yang sentiasa tersenyum. Mereka berada di ladang contoh kami selama 3 hari, mengajar menteri dan pegawai cara menekan butang. Kemudian mereka pulang dengan gaji yang lumayan. Tahun pertama, dengan berkat cuaca yang baik, hasil kami memang meningkat mendadak. Media tempatan memuji-muji ini sebagai kunci emas menuju pemodenan. Encik Rahman tersenyum pahit. Mimpi ngeri bermula pada tahun kedua. Selepas hujan lebat, sensor pada 2 mesin teras rosak. Juru teknik kami cuba membaca manual dalam bahasa Inggris dan menghubungi talian bantuan antarabangsa. Jawabannya sentiasa sama. Sila tunggu giliran untuk jurutera kami. 3 bulan kemudian, yang tiba bukanlah jurutera dari syarikat asal, tetapi seorang kontraktor luar dari rantau ini. Dia hanya melihat litar yang rumit, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan pergi. Lebih teruk lagi, keseluruhan sistem, dari antara muka hingga ke laporan, semuanya dalam bahasa Inggris. Pegawai pertanian kami hanya fasih berbahasa Melayu. Mereka merenung skrin yang penuh dengan istilah teknikal, benar-benar buntu, seperti orang buta huruf cuba membaca kitab suci. Mesin-mesin bernilai jutaan ringgit itu, kata Encik Rahman sambil menahan sebak, akhirnya tersadai di gudang pelabuhan, berkarat menjadi timbunan besi buruk. Beliau mengangkat muka, merenung tajam ke arah para wartawan dan berkata, ayat demi ayat, mereka menjual kepada kami produk, bukan keupayaan. Ia seperti diberi sebuah kereta lumba terpantas di dunia, tetapi tidak diajar cara memandunya, tidak diterangkan prinsip enjinnya, dan tiada nombor telepon untuk penyelenggaraan. Apabila kereta itu rosak, Anda hanya boleh membeli yang baru. Encik Rahman membalik ke halaman kedua, suaranya menjadi lebih parau. Pada tahun 2018, selepas kegagalan dengan Amerika, kami beralih kepada Jerman. Kami mahu membangunkan industri pemprosesan hasil pertanian untuk melepaskan diri daripada nasib sebagai penjual bahan mentah. Pihak Jerman datang dengan pelan yang sempurna dan peralatan yang jitu. Janji-janji yang mereka tawarkan kepada Malaysia sangat menarik. Tetapi di meja rundingan, mereka meletakkan syarat-syarat yang berat sebelah. Mereka mahu kami mengorbankan 50% daripada piawaian alam sekitar kami dan memberikan mereka hak penggunaan tanah secara kekal sebagai balasan untuk peluang menjadi pengeluar kontrak produk hiliran sawit. Kabinet bermesyuarat sepanjang malam, berdebat sehingga subuh. Jika kami tanda tangan, KDNK negara akan melonjak, tetapi tanah ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami tidak boleh menjual masa depan anak cucu kami. Akhirnya, dengan berat hati, kami menolak tawaran itu. Encik Rahman kemudiannya memandang ke arah timur, tersenyum sinis. Kerjasama dengan Cina juga serupa. Pihak mereka kelihatan sangat ikhlas, menawarkan 1,2 bilion dolar AS untuk membina lebuh raya, pelabuhan, dan taman perindustrian. Rangka tindakannya sangat mengagumkan. Tetapi apabila kami meneliti butiran kontrak, 5 tahun pertama pembinaan akan dimonopoli oleh kontraktor Cina. Pemindahan teknologi dan latihan untuk tenaga kerja tempatan hanya akan dibincangkan selepas taman perindustrian itu mula menjana keuntungan. Tiba-tiba, Encik Rahman meninggikan suaranya. Kami tidak boleh menunggu selama 5 tahun. Harga pasaran hadapan minyak sawit berfluktuasi sebanyak 1% pun sudah cukup untuk menghilangkan jutaan ringgit dari perbendaharaan negara. Pekebun kami memerlukan penambahbaikan segera. Golongan muda kami perlukan pekerjaan sekarang. Kami tidak boleh bergantung pada janji-janji kosong yang hanya akan ditepati 5 tahun lagi. Encik Rahman menutup dokumen itu dengan perasaan hampa. Inilah dilema yang dihadapi oleh Malaysia dan juga oleh semua negara kaya sumber di dunia. Mengikut model Barat, kami selamanya akan berada di lapisan bawah. Bergantung pada Cina pula tidak menyelesaikan masalah segera kami. Kami mempunyai cangkul emas, tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Kami mempunyai tanah yang subur, sumber asli yang melimpah, tetapi kami tidak dapat memegang kekayaan itu.
Senarai kegagalan ini adalah satu keaiban negara, tetapi ia juga membuatkan dunia faham kesedaran pahit di sebalik pilihan kami untuk bekerja sama dengan Taiwan. Peluang keemasan muncul pada tahun 2023. Taiwan secara senyap-senyap menjemput delegasi yang diketuai oleh Encik Rahman untuk lawatan pertukaran ke Taipei. Pada mulanya, Encik Rahman tidak menaruh harapan tinggi, apa yang boleh ditawarkan oleh sebuah pulau kecil, tetapi apabila beliau melangkah masuk ke makmal bersih di sebuah universiti teknologi Taiwan, pandangannya terhadap dunia berubah sama sekali. Sekumpulan pelajar universiti berusia 20-an, dengan jerawat masih di muka mereka, memakai suit bilik bersih yang lengkap dan mengendalikan peralatan ujian bertaraf TSMC. Encik Rahman tergamam dan bertanya kepada dekan fakulti, "Adakah ini semua lakonan untuk kami?" Dekan itu tertawa. "Bukan, Tuan Menteri. Ini adalah sebahagian daripada peperiksaan akhir mereka. Dalam masa 1 jam, mereka perlu mencari 3 kecacatan bersaiz nanometer pada wafer silikon 12 inci dan mencadangkan penyelesaian penambahbaikan. Mereka yang lulus boleh terus bekerja di TSMC tanpa memerlukan latihan tambahan." Encik Rahman terpaku. Fikirannya serta-merta teringat kepada pegawai-pegawai pertanian yang buntu berhadapan sistem berbahasa Inggris, para pegawai yang hanya tahu menekan butang, dan timbunan besi buruk yang berkarat di dalam gudang. Apa yang ditawarkan oleh Taiwan bukanlah peralatan, tetapi keupayaan, masa depan. Beliau perlahan-lahan berjalan ke hadapan, memandang melalui tingkap kaca ke arah seorang pelajar muda yang sedang ligat menaip kod pada skrin sambil dengan tepat melaraskan parameter mikroskop elektron. Mata pelajar itu menunjukkan fokus dan keyakinan yang mendalam, satu sinar yang hanya terpancar apabila seseorang itu benar-benar menyelesaikan masalah sebenar. Pada ketika itu, mata Encik Rahman berlinangan air mata. Beliau tiba-tiba faham, apa yang dilihatnya bukanlah peralatan yang canggih, tetapi satu falsafah pendidikan yang sama sekali berbeza. Pendidikan yang wujud bukan untuk menerbitkan kertas penyelidikan atau berteori kosong, tetapi untuk menyelesaikan masalah praktikal di dunia nyata. Beliau akhirnya memahami perbezaan asas antara ketiga-tiga model kerjasama itu. Model Eropa, Amerika adalah seperti memberi Anda seekor ikan yang mahal dan sukar dipelihara. Model China pula berjanji untuk membantu Anda membina sebuah kolam ikan yang sangat besar, tetapi benih ikannya akan mengambil masa yang sangat lama untuk tiba. Apa yang Taiwan lakukan sekarang adalah membawa Anda ke dalam hutan, mengajar Anda cara membaca kualiti air, cara menganyam jaring, cara memelihara benih ikan, dan malah cara menggunakan kejuruteraan genetik untuk menghasilkan spesies ikan baru yang unik untuk Anda. Inilah yang diperlukan oleh Malaysia. Keupayaan yang boleh dibawa pulang, dikekalkan, dan diwariskan kepada generasi akan datang. Kemudian, dalam satu sesi perbincangan, seorang perunding veteran dari Institut Penyelidikan Teknologi Industri, ITRI Taiwan, Lin Chiang, tidak menggunakan sebarang persembahan yang gah atau berceramah panjang lebar tentang keajaiban ekonomi Taiwan. Beliau hanya menunjukkan satu set data yang sangat ringkas kepada delegasi Malaysia. Sambil menunjuk ke skrin, beliau berkata, "Tuan Menteri, saudara-saudara sekalian, lihat di sini. Pada tahun 1970, Taiwan dan Malaysia bermula pada garis permulaan yang hampir sama. Kita berdua bergantung pada penjualan hasil pertanian untuk hidup. Kami menjual gula dan beras. Anda menjual getah dan kelapa sawit. Pada masa itu, KDNK per kapita kita, kedua-duanya kurang daripada $500 AS. Perunding dari Amerika malah mengatakan bahwa nasib Taiwan adalah untuk menjadi pangkalan pertanian dan industri ringan sahaja. Teknologi tinggi adalah mustahil." Lin Chiang menekan butang dan skrin beralih ke tahun 2023. "Sekarang, KDNK per kapita kami telah melepasi $35.000 AS dan penguasaan pasaran semikonduktor global kami melebihi 60%. Beliau meletakkan penunjuknya dan memandang seluruh dewan dengan penuh keyakinan. Ayat ini merumuskan semangat Taiwan. Kami tiada minyak, tiada biji besi, malah bekalan elektrik kami tidak stabil, dan kami sering dilanda taufan. Kami berjaya bertahan dan hidup dengan baik, bukan kerana sumber semula jadi, tetapi kerana kami mengubah setiap individu menjadi tenaga produktif yang unggul."
Lin Chiang menyambung, inilah kadruf sebenar Taiwan. Bukan chip, bukan komputer, tetapi logik kelangsungan hidup dan formula pembangunan yang terhasil daripada keadaan terdesak dengan sumber yang sangat terhad. Formula ini hanya ada satu, ikat pendidikan dengan industri dengan cara yang paling ganas dan langsung. Beliau menjelaskan dengan lebih terperinci. Universiti bukanlah menara gading yang terasing, tetapi enjin penggerak untuk teknologi industri. Pelajar bukanlah ulat buku yang penuh dengan teori, tetapi tenaga tempur yang boleh terus turun ke kilang atau ladang untuk menyelesaikan masalah di barisan hadapan. Di Universiti Teknologi kami, Anda tidak akan menemui kursus teori semata-mata. Ambil contoh jabatan semikonduktor. Pada semester kedua tahun pertama, pelajar sudah mula menjalani latihan amali secara bergilir di kilang rakan kongsi TSMC. Mereka tidak belajar formula kuantum, tetapi menggunakan alat statistik untuk meningkatkan kadar hasil chip sebanyak 0,1%. Lin Chiang memberi contoh lain. Profesor di Jabatan Pertanian Pintar kami menghabiskan separuh masanya di makmal bersih, melakukan penyelidikan genetik, dan separuh lagi masanya memakai budgeta, berdiri di sawah padi bersama pesawah berusia 70 tahun, berbincang bagaimana menggunakan drone AI untuk meramal kesan taufan bulan depan terhadap hasil tuayan. Presiden Universiti Teknologi Taiwan pernah berseloroh, kami tidak melatih saintis hebat, kami hanya melatih orang yang tahu bekerja, tahu menjana uang, dan tahu menyelesaikan masalah. Ayat ini, walaupun kedengaran bersahaja, sebenarnya menyingkap intipati sebenar model integrasi industri akademia Taiwan. Lin Chiang menekankan lagi, apa yang lebih hebat ialah model ini sangat rendah kos dan cepat membuahkan hasil. Kami mengubah makmal universiti menjadi pusat di luar untuk syarikat. Syarikat menyediakan dana dan keperluan pasaran yang terkini, manakala universiti menyediakan bakat-bakat terbaik dan peralatan yang mahal. Beliau memberi contoh. Sebuah syarikat bioteknologi pertanian melabur kurang daripada 2 juta dolar AS untuk bekerja sama dengan universiti kami dalam sistem pencahayaan AI untuk bunga orkid. Hasilnya, bukan sahaja kadar pembungaan meningkat sebanyak 20% dan syarikat itu meraih keuntungan besar, malah kerjasama itu juga melahirkan lebih 30 bakat rentas bidang yang mahir dalam AI dan botani. Model industri akademia yang sangat fleksibel, pragmatik, dan boleh disesuaikan sepenuhnya ini, ibarat pisau bedah yang tepat, terus menyasarkan titik kelemahan Malaysia. Mereka tidak mahu teori kosong atau janji-janji jangka panjang. Mereka mahukan penyelesaian yang boleh menyelesaikan masalah dengan segera dan menjana pendapatan serta-merta. Maka, di tengah-tengah kehangatan perdebatan global, Universiti Teknologi Malaysia Taiwan, MTU, mula dibina secara senyap tetapi penuh keyakinan. Kerjasama Taiwan sangat mudah dan terus terang. Apa yang Anda perlukan, itu yang kami ajarkan. Malaysia berkata, ia kekurangan bakat pertanian peringkat atasan. Taiwan terus memindahkan keseluruhan pakej teknologi, dari AI pertanian, pemilihan bakat genetik, pengairan drone, hingga pengurusan ladang berasaskan data besar. Apa yang lebih mengagumkan, pasukan dari Taiwan menghantar berpuluh-puluh pelajar kedoktoran yang menghabiskan masa selama setengah tahun untuk mengubah suai keseluruhan bahan pengajaran. Menggantikan semua contoh case tentang padi, teh, dan orkid dengan kelapa sawit, geta, dan durian, memastikan kurikulum itu relevan dengan keadaan pertanian tempatan. Malaysia mengadu bahwa jenama produk hiliran mereka sering dibayangi oleh negara jiran. Tanpa banyak bicara, Taiwan menghantar jurutera rantaian blok dan pakar keselamatan makanan terbang ke kilang pemprosesan terbesar. Mereka bekerja bersama-sama dengan pekerja tempatan dari pagi hingga malam. Dalam sebulan, mereka memahami setiap aspek proses dan membina sistem kebolehkesanan rantaian blok yang ditempah khas. Antara mukanya juga diubah suai ke dalam bahasa Melayu. Ini bukan bantuan tradisional, ini adalah pemerkasaan sejati. Ia bukan pemindahan sehala, tetapi kerjasama dua hala. Namun, realiti dengan cepat menguji pasukan dari Taiwan. Sebaik sahaja mereka tiba, pelbagai masalah timbul. Pasukan profesor yang dihantar tidak terus mengajar di dalam kelas. Sebaliknya, mereka menaiki kendaraan pacuan 4 roda bersama pasukan peninjau seramai 20 orang, menjelajah ke seluruh ladang,
kilang, dan kampung. Mereka berbual dengan pekebun, berkomunikasi dengan pekerja, dan mendapati bahwa keperluan paling mendesak di sana bukanlah teori semikonduktor, tetapi penyelenggaraan dan operasi drone, bukan algoritma AI, tetapi sistem kebolehkesanan yang mudah digunakan oleh pekebun kecil. Jadwal waktu pelajaran diubah 3 kali sebelum semester bermula, memfokuskan pada pertanian pintar, pembuatan digital, dan informatik kesehatan dengan nisbah 30% teori dan 70% amali. Tetapi, asas pelajar yang lemah dan bekalan elektrik yang tidak stabil menjadi cabaran. Pasukan Taiwan tidak mengeluh. Mereka segera mengubah strategi dan memperkenalkan model mentor-mentee. Seorang profesor dan seorang jurutera syarikat akan membimbing 5 orang pelajar. 2 hari seminggu, mereka akan berada di syarikat, meneliti masalah sebenar dan mencari penyelesaian. Azlan, seorang anak muda dari keluarga pekebun kecil, adalah keajaiban yang lahir daripada sistem ini. Sebelum masuk universiti, impian terbesarnya adalah untuk menyimpan wang dan bekerja di tapak pembinaan di Singapura. Selepas masuk universiti, di bawah bimbingan mentor dari sebuah syarikat teknologi, beliau belajar pengaturcaraan dan penderia dari asas. Pada akhir semester pertama, beliau seorang diri telah membangunkan sebuah aplikasi yang boleh menganalisis keadaan tanah dan data cuaca untuk meramalkan serangan penyakit kulat pada pokok kelapa sawit. Pengguna pertama aplikasinya ialah bapaknya sendiri, seorang pekebun yang telah menanam kelapa sawit selama berpuluh-puluh tahun. Pada musim pertama penggunaan, ladang bapaknya dapat menjimatkan penggunaan air dan racun perosak sebanyak 15%, manakala hasil tuaian meningkat sebanyak 8%. Bapaknya, sambil melihat buah kelapa sawit yang melimpah ruah, memegang tangan anaknya dengan air mata berlinangan. Ayah dah tanam sawit seumur hidup, tak pernah sangka mesin boleh buat pokok jadi sesubur ini. Azlan memberitahu media, dulu saya rasa teknologi ini sangat jauh, hanya ada di menara-menara tinggi di Silicon Valley atau kilang-kilang canggih di Hsinchu. Sekarang baru saya faham, teknologi adalah alat yang membolehkan ayah saya kurangkan bil air dan dapatkan hasil beberapa ratus kilogram lebih. Ia adalah harapan untuk kami hidup lebih baik. Pada Jun 2025, MTU, universiti yang penuh kontroversi sejak penubuhannya, mengadakan pameran pencapaian pertamanya. Lokasinya bukan di pusat konvensian mewah, tetapi di sebuah ladang besar di pinggir bandar, tempat di mana para pelajar menjalankan kerja amali harian mereka dan menguji hasil teknologi mereka. Apabila para pelajar dengan bangganya mempamerkan ciptaan mereka, sistem penyiraman drone berkuasa solar yang mereka pasang sendiri, platform pengesanan rantaian blok untuk pensijilan halal, dan alat teleperubatan yang direka untuk klinik-klinik di luar bandar seluruh Asia Tenggara, terkesima dengan revolusi teknologi yang senyap ini. Seorang pemilik ladang besar dari Brazil yang hadir, melihat data daripada drone penyiraman yang menunjukkan ketepatan sehingga 30% penjimatan air sehektar dan peningkatan kadar percambahan tanaman sebanyak 12%. Beliau serta-merta mendekati ketua pasukan Taiwan dengan teruja dan berkata, "Ladang di Brazil sangat luas, kami amat memerlukan teknologi dan bakat seperti ini. Kami berharap dapat segera bekerja sama dengan Anda untuk memperkenalkan sistem latihan ini." Syarikat pemprosesan daging terbesar dari Argentina melihat kejayaan sistem rantaian blok itu, terus menawarkan gaji 5 kali ganda, lebih tinggi daripada gaji tempatan, dan menandatangani kontrak awal dengan 20 pelajar Malaysia yang belum pun tamat pengajian. Pengurus sumber manusia syarikat itu berkata dalam satu temu bual, "Kami telah mencari selama 3 tahun, tetapi tidak dapat menemui pakar rentas bidang yang memahami rantaian blok, kriptografi, dan juga keseluruhan proses pengeluaran daging. Tidak sangka kami menemuinya di sebuah universiti baru di Malaysia. Namun, di antara semua ciptaan yang cemerlang, yang paling menarik perhatian ialah proyek pelajar yang dinamakan Jejak Halal, Halal Trace. Pasukan yang terdiri daripada 5 pelajar Malaysia ini, di bawah bimbingan pensyarah dari Taiwan, menggabungkan teknologi rantaian blok dengan piawaian halal dan kebajikan haiwan yang ketat. Mereka membina sistem identiti telus untuk produk makanan Malaysia. Pengguna hanya perlu mengimbas kod QR pada bungkusan dengan telepon pintar mereka untuk melihat dari ladang mana ayam ini berasal, apa yang dimakannya,
Sama ada proses penyembelihan dan pemprosesan mematuhi piawaian halal, malah gambar pemilik ladang dan jaminan kualiti tulisan tangannya. Inovasi yang kelihatan mudah ini telah membuka pintu pasaran mewah global untuk produk Malaysia. Sebelum ini, tanpa piawaian dan kebolehkesanan yang jelas, produk Malaysia sukar menembusi pasaran premium dan kebanyakannya dijual dengan harga rendah ke negara jiran. Selepas jejak halal dilancarkan, pasar raya mewah dari Timur Tengah dan Eropah mula menunjukkan minat. Harga purata ekspor produk makanan halal Malaysia ke pasaran premium meningkat sebanyak 25% dan nilai ekspor tahunan meningkat hampir 40 juta dolar AS. Presiden Persatuan Penternak Malaysia berkata dengan sebab di pameran itu, "Kita mempunyai antara produk terbaik di dunia, tetapi berpuluh-puluh tahun kita gagal menembusi pasaran global. Anak-anak muda inilah yang telah mengubah nasib kita dengan teknologi." Gelombang teknologi yang bermula dari Malaysia ini merebak dengan pantas ke seluruh dunia, seperti riak air di Tasik. Indonesia, Thailand, dan Vietnam menghantar delegasi untuk mempelajari model MTU di Kuala Lumpur. Kenya di Afrika lebih proaktif, menjemput pasukan pensyarah Taiwan untuk melawat dan meninjau kemungkinan meniru model MTU untuk membina Institut Teknologi Pertanian Afrika. Pegawai dari Ghana yang sebelum ini menyindir Malaysia di media sosial, bertemu dengan Encik Rahman di sebuah persidangan dan berkata dengan tulus, "Saya minta maaf. Dulu saya fikir negara Anda membuat keputusan yang terdesak. Sekarang baru saya faham, negara-negara seperti kami, yang mempunyai sumber tetapi tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi nilai, adalah yang sebenarnya mengemis dengan mangkuk emas." Kejayaan Malaysia juga menarik perhatian dan tindak balas strategik dari kuasa-kuasa besar. Amerika Syarikat dengan segera melancarkan inisiatif inovasi Asia Tenggara, menyuntik 500 juta dolar AS pada fasa pertama untuk membina taman teknologi di Indonesia dan Filipina, cuba menggunakan kekuatan keuangan dan jenama untuk merebut kembali pengaruh dalam pembangunan teknologi di rantau ini. Kementerian Luar Cina pula mengadakan beberapa siri perbincangan dengan kerajaan Malaysia. Sambil menekankan prinsip satu Cina, mereka menawarkan syarat perdagangan yang lebih menarik, seperti mengurangkan tarif import produk pertanian dan meningkatkan pelaburan infrastruktur, cuba menggunakan tarikan ekonomi untuk mengurangkan pengaruh Taiwan. Di Taiwan sendiri, timbul kebimbangan. Seorang ahli parlimen pembangkang bertanya semasa sesi soal jawab, industri semikonduktor kita sendiri kekurangan jurutera. TSMC dan MediaTek berebut-rebut mencari bakat setiap tahun. Dari mana kita dapat lebihan pensyarah dan sumber untuk membantu negara lain melatih bakat? Bukankah ini akan melahirkan pesaing untuk kita? Presiden ITRI menjawab, "Perkongsian teknologi dan bakat bukanlah permainan sifar jumlah. Apabila kita membantu Malaysia, kita juga mengumpul pengalaman berharga dalam melaksanakan teknologi di pasaran baru muncul. Pengalaman ini boleh membantu syarikat-syarikat Taiwan menembusi pasaran baru dengan lebih baik. Sumber asli Malaysia juga boleh menyediakan rantaian bekalan yang stabil untuk Taiwan. Ini adalah situasi menang-menang. Tetapi, adakah model ajaib ini benar-benar boleh ditiru dengan mudah oleh negara lain? Jawabannya jelas tidak. Apabila delegasi dari sebuah negara jiran datang untuk mengkaji operasi MTU dan mendengar bahwa budget tahunannya mencecah 80 juta dolar AS untuk pensyarah dan peralatan, mereka terpaksa menangguhkan rancangan mereka. Budget pendidikan tinggi negara mereka hanyalah 120 juta dolar AS setahun. Mereka tidak mampu menanggung kos sebesar itu. Lebih merumitkan lagi, untuk mengekalkan kualiti pengajaran, gaji profesor yang dihantar dari Taiwan adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada gaji profesor di universiti terkemuka tempatan. Bagi banyak negara miskin, ini adalah satu beban yang amat berat. Keadaan di Kenya lebih mencabar. Apabila mereka cuba meniru model itu untuk Akademi Pertanian mereka, Kementerian Pendidikan mendapati dengan rasa malu bahwa jumlah pensyarah di seluruh negara yang boleh mengajar AI dan data besar secara bebas tidak sampai 20 orang, tidak cukup untuk mengisi sebuah fakulti pun. Inti model Taiwan adalah ikatan kukuh antara industri dan akademia. Sistem pendidikan asas kami masih lemah dan tidak dapat menyokong kerjasama seperti ini, kata Menteri Pendidikan Kenya secara terbuka. Sebenarnya, di sebalik kejayaan Malaysia,
terdapat banyak syarat tersembunyi yang tidak boleh ditiru. Pertama, dividen jurutera Taiwan selama 50 tahun. Kekurangan sumber telah memaksa Taiwan untuk melahirkan sejumlah besar pakar praktikal yang bukan sahaja mahir dalam teknologi, tetapi juga pandai mengajar. Di sekitar Taman Sains Hsinchu sahaja, terdapat lebih 100.000 jurutera yang berpengalaman dalam industri. Ini menyediakan kolam bakat yang besar untuk pengajaran di luar negara. Kedua, rantaian industri Taiwan yang lengkap. Dari reka bentuk huluan, fabrikasi wafer di pertengahan, hingga ke pembaikan peralatan dan pembangunan perisian di hiliran, setiap pautan disokong oleh syarikat-syarikat yang matang. Ini membolehkan pelajar mendapat pengalaman latihan amali yang menyeluruh dari bilik darjah ke kilang. Asas-asas ini tidak boleh dibina oleh banyak negara membangun dalam masa yang singkat. Perbezaan budaya juga merupakan satu cabaran besar. Profesor dan jurutera Taiwan terbiasa dengan rentak kerja yang pantas dan tekanan tinggi. Soalan diajukan hari ini, jawaban diperlukan esok adalah perkara biasa, manakala rentak kehidupan di Malaysia lebih santai. Pekebun bekerja mengikut musim, dan konsep tarikh akhir tidak begitu tegar. Pada peringkat awal kerjasama, pertembungan budaya ini sering berlaku. Pensyarah Taiwan mengadu tentang kecekapan pelajar yang rendah. Pelajar pula merasakan pensyarah Taiwan terlalu garang. Konflik ini hanya mula reda apabila mereka bekerja bersama-sama di ladang untuk mengatasi krisis serangan perosak kelapa sawit dan melihat keberkesanan teknologi secara langsung. Kami akhirnya faham. Pensyarah dari Taiwan hanya mau kami cepat menguasai teknologi untuk mengubah hidup kami, kenang Azlan. Proses penyesuaian budaya ini juga menjadi pengajaran besar bagi pasukan Taiwan. Teknologi bukanlah penyelesaian universal. Hanya apabila ia disesuaikan dengan keadaan tempatan dan diserap ke dalam budaya tempatan, barulah benih inovasi dapat bercambah. Selepas itu, pensyarah Taiwan mula melaraskan rentak pengajaran mereka, memasukkan lebih banyak elemen pertanian tradisional Melayu, malah menjemput pekebun-pekebun tua ke bilik darjah untuk berkongsi pengalaman tradisional dan bagaimana ia boleh digabungkan dengan teknologi modern. Model pembelajaran dua hala ini bukan sahaja merapatkan jurang, tetapi juga menjadikan penyelesaian yang dibangunkan lebih relevan. Langkah bijak Malaysia bukan sekadar membawa masuk teknologi dan pendidikan dari Taiwan, tetapi juga mempelajari cara untuk berdikari secara fleksibel. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada Taiwan. Sebaliknya, mereka menggunakan kemahiran teknologi yang diperoleh sebagai modal untuk memulakan kerjasama pelbagai hala dengan negara-negara lain. Contohnya, selepas menguasai teknologi kebolehkesanan rantaian blok, Malaysia dengan pantas menandatangani perjanjian eksklusif dengan platform e-dagang Cina seperti Alibaba dan Pinduoduo. Dengan memanfaatkan trafik pengguna mereka yang besar, Malaysia berjaya menjual produk pertanian berlabel jejak halal ke seluruh Asia Tenggara. Pada tahun 2026 sahaja, ekspor kelapa sawit dan produk halal melalui e-dagang mencecah 120 juta dolar AS. Pada masa yang sama, mereka secara aktif berunding dengan Kesatuan Eropah. Dengan sistem kebolehkesanan yang lengkap, mereka berjaya mendapatkan pengiktirafan bersama untuk piawaian produk pertanian, membuka sepenuhnya pasaran mewah Eropah. Pembangunan yang benar-benar mampan bukanlah tentang memilih pihak dalam permainan sifar jumlah, tetapi tentang belajar dengan bijak daripada semua orang. Seperti yang disimpulkan oleh Encik Rahman dalam satu forum antarabangsa, kami belajar teknologi dan cara melatih bakat dari Taiwan. Kami mendapat akses pasaran dari Cina. Kami mempelajari piawaian dari EU, tetapi pada akhirnya, kami berjalan di atas jalan kami sendiri, jalan Malaysia. Kami tidak meniru kejayaan orang lain, tetapi selepas menyerap ilmu, kami mencari jalan yang paling sesuai untuk diri kami sendiri. Masa berlalu ke tahun 2028. Apabila kita melihat kembali ke kampus MTU di pinggir Kuala Lumpur, pemandangannya telah berubah secara drastik. Di atas bekas ladang itu, kini berdiri makmal-makmal moden dan dewan-dewan kuliah. Di dalam kilang rakan kongsi, pekerja tempatan mengendalikan jentera pertanian autonomi yang mereka bangunkan sendiri. Di dalam bilik mesyuarat pelajar muda Malaysia, mentor korporat dari Taiwan, pakar e-dagang dari Cina, dan pengurus perolehan dari Eropah duduk semeja, berbincang dengan hangat dalam bahasa Melayu, Mandarin,
dan Inggris tentang strategi pemasaran global untuk kelapa sawit musim depan. Anak-anak muda di sini tidak lagi bermimpi untuk mencari rezeki di tapak-tapak pembinaan di luar negara seperti beberapa tahun lalu. Mereka berbincang tentang bagaimana untuk mencipta aplikasi pengairan yang lebih pintar, bagaimana untuk membawa produk tempatan menembusi pasaran Jepun, dan bagaimana untuk menggunakan rantaian blok untuk melindungi jenama pertanian tempatan. Seorang graduan wanita bernama Anna malah telah menubuhkan syarikat teknologinya sendiri, membangunkan sistem ramalan hasil tanaman yang bukan sahaja digunakan di Malaysia, tetapi juga dijual ke Indonesia dan Thailand dengan pendapatan tahunan melebihi 5 juta dolar AS. 5 tahun lalu, saya tidak pernah terfikir untuk menjadi seorang usahawan. Universiti inilah yang membuka mata saya kepada peluang untuk mengubah tanah air saya, kata Anna dalam satu temu bual. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar negara pertanian lama yang menjual kelapa sawit dan getah mentah. Industri-industri baru seperti pemprosesan hasil pertanian pintar dan perkhidmatan teknologi sedang berkembang pesat. Pada tahun 2027, KDNK per kapita negara mencacat 8.000 dolar AS, meningkat 60% berbanding tahun 2023, menjadikannya salah satu negara dengan pertumbuhan paling pesat di rantau ini. Media antarabangsa yang pernah mempersendakan Malaysia kini melaporkan dengan nada kagum, negara kecil di Asia Tenggara ini telah menggunakan teknologi dan kebijaksanaan untuk mengukir jalan yang berbeza. Apakah makna kisah dari Asia Tenggara ini kepada dunia? Ia membuktikan dengan fakta bahwa nilai sesebuah negara bukan sahaja terletak pada mesin-mesin canggih bernilai jutaan ringgit di dalam kilang, tetapi pada kebijaksanaan untuk terus hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi di tanah ini. Kebijaksanaan untuk menghadapi setiap krisis dengan fleksibilitas dan pragmatisme, dan untuk mengubah nasib melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Malaysia mungkin tidak mempunyai wilayah yang luas atau sumber yang melimpah, dan sering menghadapi cabaran di pentas antarabangsa. Tetapi dengan membantu negara lain menyelesaikan masalah, ia juga boleh memenangi penghormatan dunia. Kisah Malaysia ini ibarat seketul batu kecil yang dilemparkan ke dalam gelombang pembangunan global, riaknya baru sahaja mula merebak. Ia memberitahu kita, melalui contoh yang paling nyata, masa depan sesebuah negara tidak bergantung pada jumlah sumber yang dimilikinya, tetapi pada sama ada rakyatnya mempunyai keberanian untuk berubah dan minda untuk berinovasi. Apabila teknologi tidak lagi dimonopoli dan kerjasama tidak lagi bersifat berat sebelah, setiap negara boleh mencari jalannya sendiri. Hanya dengan itu, masa depan globalisasi akan menjadi cerah. Inilah surat cinta pembangunan yang ditulis oleh sebuah negara di Asia Tenggara kepada seluruh dunia. Ia adalah kisah tentang kejayaan sesebuah negara dan juga kisah tentang kerjasama menang-menang yang merentasi beribu-ribu batu. Di sebalik surat ini, tersembunyi kebenaran yang paling mudah, tetapi paling mendalam. Kemajuan sejati sentiasa bermula dengan keberanian untuk bermimpi dan dicapai melalui usaha yang berpijak di bumi nyata.